Pada 23 Oktober baru-baru ini, di Melaka, seorang bekas penolong jurutera di Maktab Teknik Polis Diraja Malaysia PDRM, Bakri Muar Johor telah dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun, malah beliau juga telah didenda hampir sebanyak RM300,000 oleh Mahkamah Seksyen. Hal ini kerana beliau telah dituduh menerima rasuah sebanyak lebih kurang RM60,000 daripada bulan Januari sehingga bulan April 2017. Melihat daripada jumlah yang beliau dapat amatlah tinggi, jadi hukuman denda yang beliau perolehi amatlah setimpal dengan apa yang beliau telah lakukan sebelum ini. Berikutan kepada kes jenayah ini amatlah tidak sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Malah, ia memberi kesan buruk kepada negara kita. Untuk menjadi seorang yang berkejaya bukanlah suatu benda yang mudah. Sudah pasti bagi mereka telah tercapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Namun, sekiranya seorang itu terlibat dalam kes rasuah, maka matlamat yang diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hanyalah sia-sia. Antara matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk melahirkan rakyat yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan semestinya tidak akan memberi atau menerima rasuah. Sebaliknya, mereka akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan. Hal ini kerana dalam agama Islam sendiri menyarankan penganutnya untuk mencari rezeki yang halal. Maka jelaslah bahawa matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat yang patuh dan percaya kepada Tuhan tidak akan tercapai dengan adanya kes rasuah. Berilmu pengetahuan merupakan salah satu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ilmu pengetahuan adalah sangat penting. Ilmu adalah kuasa. Namun begitu, kita haruslah menggunakan ilmu pengetahuan yang diperolehi ke arah kebaikan, bukannya keburukan. Seperti dalam kes yang dibincangkan ini, tidak seharusnya mereka menerima rasuah sedangkan mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat sekeliling akan memandang rendah terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka kerana mereka sanggup terlibat dalam kes rasuah tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan mereka. Maka jelaslah di sini bahawa rasuah dapat menghilangkan identiti rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan tinggi. Falsafah pendidikan kebangsaan seterusnya adalah memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Ini merupakan satu falsafah yang penting buat Malaysia kerana Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaumnya. Rasuah menghalang Malaysia untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan ini kerana rasuah ini boleh menghilangkan kepercayaan orang terhadap pelaku rasuah tersebut, dan ini boleh meruntuhkan lagi perpaduan antara rakyat kerana tiada sifat percaya antara satu sama lain. Kita tahu setiap agama mengajar penganutnya untuk sentiasa bersikap jujur dan tidak mengambil rasuah. Ini sangatlah bercanggah dengan prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Salah satu cabang falsafah pendidikan kebangsaan ialah mempunyai sasian yang seimbang dan sepadu. Sasian seimbang dan sepadu ini bermaksud seseorang itu mempunyai sasian ataupun peribadi yang baik daripada segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Perilaku rasuah ini jelas menunjukkan bahawa ianya adalah amat bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang satu ini, khususnya daripada segi rohani. Mereka yang memberi rasuah mungkin kurang pengisian rohani ataupun mereka cetek ilmu agama ataupun mereka mengetahuinya tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa perilaku rasuah ini gagal mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu mempunyai sasian yang seimbang dan sepadu, malah sangat bertentangan dengannya. Setiap insan mempunyai tanggungjawab mereka yang tersendiri. Antara matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ialah melahirkan rakyat yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan negara. Setiap tanggungjawab tersebut juga merupakan amanah kepada diri mereka sendiri. Sekiranya seseorang telah terlibat di dalam kes seperti kes rasuah ini, maka terbukti bahawa mereka sudah tidak amanah kepada diri mereka.
Sebagai contoh, seseorang telah merasuah sebuah syarikat bagi mendapatkan pekerjaan di dalam syarikat tersebut. Hal ini menyebabkan orang lain yang lebih berkelayakan hilang peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, kadar pengangguran dalam negara semakin meningkat menyebabkan ekonomi negara semakin mundur. Tuntasnya, amalan rasuah ini adalah sangat tidak bermoral serta menghalang matlamat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan rakyat yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan negara daripada dapat direalisasikan. Gejala rasuah merupakan suatu perkara yang jahat dan tidak baik. Perkara ini jelaslah bertentangan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Pendidikan akhlak merupakan suatu perkara yang amat penting yang perlu diterapkan dalam diri setiap individu bermula daripada usia muda kerana ianya dapat menghalang mereka daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Oleh itu, jelaslah bahawa matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat yang berakhlak mulia tidak akan tercapai dengan adanya gejala rasuah. Rasuah ialah musuh utama negara kita kerana akan mendatangkan banyak impak negatif yang serius. Antaranya adalah membawa kepada kualiti sesuatu infrastruktur atau program terjejas kerana mereka hanya akan mengutamakan kepentingan diri untuk menggaul keuntungan dari modal pembinaan infrastruktur atau pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, imej negara di pesada dunia juga akan terjejas kerana amalan rasuah akan menjadi punca kemerosotan ekonomi negara. Maka, jelaslah bahawa jika amalan rasuah tidak disekat, negara kita akan menderita dalam pelbagai aspek, terutamanya sosial, ekonomi dan politik. Iktibar yang dapat dipelajari daripada kes rasuah yang makin berlega-lega di telinga netizen sekarang ni ialah kita haruslah dan tidak akan sama sekali mengambil rasuah walaupun demi memuaskan hati dan nafsu sendiri. Seterusnya, kita juga mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Malaysia demi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Kehidupan yang beretika dapat memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang dapat memberikan faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Akhir kata daripada kumpulan, rasuah sememangnya tidak akan menguntungkan mana-mana pihak. Sebaliknya, ia hanya akan memberi pelbagai keburukan dalam setiap aspek. Maka jelaslah, rasuah dari sudut falsafah tidak akan dapat membentuk rakyat Malaysia sebagai rakyat yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.